Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada minggu yang lalu telah kita menyelesaikan bab berkenaan dengan pembahagian najis-najis daripada najis yang berat, najis yang ringan dan juga najis yang pertengahan. Maka sekarang ini pengarang memasuki bab yang baru berkenaan dengan bagaimana tata cara untuk kita membersihkan dan mensucikan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mughallazatu tathuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turab. Adapun najis yang berat, maka ia menjadi sah atau menjadi suci je dengan dibasuh sebanyak 7 basuhan. Setelah mana dihilangkan ainnya ataupun benda najis itu sendiri, salah satu daripada basuhan-basuhan tersebut disertakan dengan tanah. Baik, jadi sekarang ini kita memasuki berkenaan dengan mensucikan najis. Pengarang memulakan dengan membersihkan, mensucikan najis yang berat. Baik, sebelum kita memasuki berkenaan dengan apa yang diterangkan, dia beritahu oleh pengarang di sini, bahawasanya semua najis-najis, tata cara membersihkan najis-najis itu yang paling awal sekali sebelum kita membersihkannya adalah kita menghilangkan benda najis itu sendiri. Maknanya apa? Mohon maaf kalau tempat itu ada tahi, maknanya tahi itu nak kena hilangkan baru boleh kita bersihkan. Tempat itu ada tahi burung, kena bersihkan tahi burung, hilangkan tahi burungnya dahulu baru kita bersihkan. Tempat itu ada, mohon maaf, ada tahinya anjing, maka kena bersihkan, hilangkan, angkat dulu tahi anjing itu, baru kita lakukan yang 7 basuhan ini. Jadi semuanya, sama ada ia adalah najis yang berat, ataupun najis yang ringan, ataupun najis yang pertengahan, najis itu kena hilangkan dahulu, baru kita mulakan membersihkannya. Kalau najisnya tak hilang, kita cuba nak membersihkannya, maka hukumnya tetap sama. Malah kita memberatkan lagi. Kerana kalau contohlah tempat itu ada air kencing, kita tak lap air kencing tu dulu, kita jirus terus. Bila kita jirus terus, bermakna air kencing tu akan bersepah semua tempat. Tapi kalau kita nampak air kencing tu, kita lap dulu. Kasih hilang air kencing dahulu, baru kita start jirus. Baru hukumnya berbeza. Baik. Jadi kembali pada apa yang sedang dibicarakan oleh pengarang sini, membersihkan najis yang berat. Dia kata sini, al-mughallazatu tatuhuru bi sab'i ghasalatin. Adapun najis yang berat, maka ia menjadi suci dengan 7 basuhan. Baik. Jadi bila kata menjadi suci dengan 7 basuhan, sambung kata pengarang sini, ba'da izalati 'ainiha. Setelah mana dihilangkan, dibersihkan najis itu sendiri. Ain najis tu, benda najis itu dihilangkan terlebih dahulu. Jadi kalau contoh, kita ambil contohlah ada tahi anjing, mohon maaf.
Dari tai anjing tu kita hilangkan dulu, lap dulu, angkat dulu, bersihkan dulu, baru kita start 7 kali basuhan. Selagi mana tai itu ada kat situ, kita main simba 7 kali basuhan ke 70 kali basuhan ke, tetap tidak bersih. Nak kena hilangkan dulu. Subhanallah. Jadi dia mesti 7 kali basuhan, tidak boleh kurang daripada 7. Kalau ragu-ragu, tambah lagi 1. Kalau ada tambah lagi satu masih ragu, tambah lagi. Kalau tambah lagi masih ragu, kena pergi cek doktor. Subhanallah. Jadi dia nak kena pastikan yakin dengan 7 kali basuhan. Selama ada dihilangkan ain najis tu sendiri. Ain tu bermakna 3 sifat najis tu mesti hilang. Sifat dia dari sudut dia punya warnanya, daripada sudut baunya, daripada sudut rasanya. Tak payah literally kita rasa tempat tu dijilat, tak payah. Agak-agak lah ni rasanya dah bersih lah. Barulah kita bersihkan. Dah tak ada warna, dah tak ada bau, dah tak ada rasa, baru kita start bersihkan dengan 7 kali basuhan. Baik. Tetapi kalaulah kalau dah bersihkan macam-macam tapi masih lagi ada bekas warna atau ada bekas bau, maka dimaafkan. Ini kalau dah betul-betul emergency, dah try macam-macam masih ada. So balik pada tadi, dia kata sini, sambung pengarang mengatakan ba'da izalatin ainiha, setelah dihilangkan najis itu terlebih dahulu, ihdahunna biturab, dicampurkan salah satu daripada basuhan-basuhan itu dengan tanah. Tanah ini boleh kita kategorikan dengan sebagai debu yang digunakan untuk tayamum ataupun tanah-tanah biasa. Selagi mana tanah itu bukan tanah yang telah digunakan, bukan tanah musta'mal. Kalau tanah tu tanah telah digunakan, maka tidak sah. Ataupun kalau tanah itu tanah yang sudah bercampur dengan najis, maka tidak sah. Contoh seperti tanah yang berada di tanah perkuburan yang baru di tanah mayat, itu biasanya sudah bercampur dengan najis yang keluar daripada mayat tersebut, yang berada dalam kubur. Baik, balik pada tadi berkenaan dengan membasuh dengan salah satu dengan tanah. Bermakna salah satu basuhan itu, airnya itu sudah dicampurkan dengan tanah, kemudian dibasuh pada tempat tersebut. Jadi selalunya dinasihatkan, dianjurkan, ada lebih baik digunakan air yang telah bercampur dengan tanah itu pada basuhan yang pertama. Jadi lagi 6 basuhan boleh bilas balik. Jadi kalau dengan basuhan, kalau air tanah tu kita pakai pada basuhan yang terakhir, bermakna kena bilas lagi sekali. Jadi kalau kita gunakan basuhan pertama tu dengan air yang sudah bercampur dengan tanah, maka tu yang lagi 6 basuhan boleh cover back, boleh bilas balik. So dia sebenarnya ada 3 cara bagaimana nak bersih, macam mana kita nak campurkan. Awal sekali, yang kita nak tahu berapa kadar tanah yang kita perlukan. Sekarang kita kata betul lah. Kita kata tanah campur dengan air, kita basuhkan tempat yang najis yang berat. So berapa kadar nak letak? 5 gram, setengah kilo, 1 kilo tanah? Tak. Mengikut kepada kadar air yang kita perlukan. Kalau tempat dia kecil, bermakna air dia kecil. Bermakna tanah juga kecil. Sedikit. Maknanya apa? Berapa kadar diperlukan, sekadar tanah itu boleh mengerukkan air yang kita nak gunakan. Kalau kita letak sikit, air putih tu masih dalam kadar putih lagi, maknanya tak cukup. Dia tak boleh banyak sangat sampai jadi macam talian liat. Kita ambil kelepuk kena kat situ. Tu bukan nama bersih. Tu dah bukan nama air lagi. So dia nak air yang kadarnya itu boleh mengerukkan. Macam kalau kita letak warna tu, bayang-bayangkan macam teh susu lah. Dah macam betul-betul dah keruhkan air, dah nampak very brownish. Tu dah sah lah untuk dijadikan sebagai tanah. Di air yang bercampur dengan tanah. So cara dia dalam mazhab mengatakan dia ada 3 cara. Cara pertama, memang air itu digabungkan dengan tanah, kemudian dibasuhkan tempat tersebut. Dibilas lagi 6 kali basuhan. Dijilur dengan air tanah mula, kemudian dibilas dengan 6 kali basuhan. Cara yang kedua, diletakkan air, kemudian letakkan tanah ke atas. Ini cara yang kedua. Maksudnya cara yang ada yang diberitahu oleh pendapat ulama. Cara yang ketiga pula, air diletakkan tanah, kemudian air ke atas, kemudian yang cara ketiga terbalik dia pula. So dia ada 3 cara. Cara pertama, air dengan tanah dah gabung siang-siang, kemudian dijilur pada tempat yang najis tersebut. Cara yang kedua, diletakkan tanah, kemudian dijilur air atas tempat tersebut. Cara yang ketiga, letak air, kemudian atas tanah letak atas air tersebut. So, ada 3 macam. Subhanallah.
So ini tak kisahlah mana yang kita nak buat, cuma yang masyhur, yang paling dipakai dalam mazhab adalah air itu siang-siang telah dikocakkan, telah dikabungkan, dicampurkan dengan tanah sampai keruh air tersebut, kemudian dijirus pada tempat yang kena najis itu. So dia 7 kali basuhan. Yang pertama kali afdal dibasuhkan dengan air yang telah bercampur dengan tanah, kemudian lagi 6 basuhan air yang biasa dikira sebagai bilas pada air tanah tersebut. Sekali lagi saya ulang, benda yang kita kata menyucikan najis yang berat ataupun najis-najis yang lain adalah setelah mana kita menghilangkan najis itu dahulu. Ya, air kencing, hilangkan air kencing dahulu. Kalau dia tahi burung hilangkan dulu. Kalau ada tahi itu hilangkan dulu, baru kita start basuh. Subhanallah. Kalau tidak, dia tidak membersihkan. Subhanallah. So kalau basically balik pada tadi, kalau andai kata ada najis, contohlah ada tahi anjing kat situ bilin, dia tak boleh hilang melainkan dengan 7 kali basuhan, maka itu semua 7 kali basuhan dikira sebagai satu basuhan saja. Pasal lepas 7 basuhan baru hilang, bermakna start lepas hilang tu baru start 7 kali basuhan. Selagi mana ain tu najis tak hilang, selagi itu kalau kita basuh 7 kali ke 70 kali ke, tetap tak dihukum bersih. Sampai dah hilang itu ain najis, benda najis sudah hilang, baru kita start 7 kali basuhan. So kalau masih belum hilang, selagi itu tak sah. Kena make sure, melainkan dah betul-betul keras, dah betul-betul dah jadi, tak boleh buat apa-apa lah, dah try macam-macam lah, pakai Clorox lah, pakai Jif lah, pakai apa sabun pinggan lah, cuci pinggan, semua shampoo, semua tak hilang najis dengan kepala batu ya, maka barulah sampai kepada hal darurat. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sambung lagi pada esok hari membicarakan bab berkenaan dengan cara-cara mensucikan najis, insya-Allah. Jadi surah Al-Asr dan tasbih kafar majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.